Assalamualaikum, salam keluarga Malaysia. Saya Atika Naim. Berita wilayah Khamis 25 Ogos 2022 membawakan laporan terkini dari seluruh negara. Lintas langsung dari Johor, Sabah dan Sarawak bakal mengisi paparan petang ini. Terus setia sejam bersama kami. Kementerian Kewangan dan Badan Bukan Kerajaan NGO Wanita diberi tanggungjawab untuk menyediakan belanjawan responsif gender untuk golongan B40 mulai tahun depan. Menurut Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, berasaskan data asing jantina itu akan mengenal pasti kumpulan sasar dan mengagih sumber mengikut keperluan penerima. Beliau menjelaskan inisiatif itu tidak tertumpu kepada golongan ibu tunggal. Sebaliknya mengambil kira keperluan bapa tunggal yang memerlukan. Kerajaan juga akan menambah baik dan memperhalusi dasar perundangan serta program yang lebih peka gender, termasuk usaha pembaharuan dalam penyemakan dasar wanita negara dan penggubalan rang undang-undang yang prihatin gender. Dalam pada itu, Perdana Menteri berkata pelbagai perkara perlu ditambah baik dan diteliti berkaitan wanita bagi menangani sebarang isu berkaitan dengan lebih berkesan. Ini termasuk kadar penyertaan wanita dalam pasaran buruh yang masih rendah. Menurut beliau, penyertaan wanita dalam sektor tenaga buruh hanya 55.5% tahun lalu. Kadar ini adalah rendah jika dibandingkan dengan negara Asia Tenggara yang lain seperti Singapura sebanyak 69.7% dan Thailand sebanyak 66.8%. Kadar enrolment wanita dalam semua peringkat pendidikan sama ada rendah, menengah atau tertiary adalah tinggi. Tetapi bagi aspek kadar penyertaan dalam pasaran buruh, penglibatan wanita adalah rendah. Ke arah itu, Mesyuarat Majlis Sosial Negara bersetuju mewujudkan Gender Focal Point dan Gender Focal Team di setiap kementerian dan agensi sebagai usaha mengarus perdana gender dalam setiap perancangan, pelaksanaan dasar dan inisiatif kerajaan. Perdana Menteri berucap pada Majlis Sambutan Hari Wanita ke-60 di Dewan Perdana Felda di Ibu Negara. Raja Permaisuri Agong Tunku Haja Azizah Aminah Maimunah Iskandariah bertitah agar penglibatan wanita dalam sektor kerajaan dapat ditingkatkan. Titah baginda lagi, wanita memainkan peranan penting sebagai pendamai sesebuah negara dan melahirkan pemimpin muda generasi bangsa. So this is where you should demand kerana tanpa vote wanita kan. Okey, Datuk. Itu ajalah, saya tak boleh sambung lagi kan. Kerana wanita memainkan satu peranan yang penting di dalam negara kita ini. It's all about women empowerment and gender equality. Jadi wanita, you play a major role juga as peacemakers. Kerana daripada rumah kepada negara, wanita lah yang buat kacau bilau kat rumah, nak gaduh ke apa benda. So you all the peaceful harmony in every country, wanita juga memainkan peranan. Ya, jadi kita semua kena be the peacemaker in the house, if not in the country. Pelaksanaan fasa 1 projek peningkatan capaian liputan internet membabitkan tabika kemas di seluruh negara bakal dilaksana selewat-lewatnya hujung tahun ini. Jelas Menteri Pembangunan Luar Bandar Datuk Seri Mahathir Khalid, perbincangan sudah dilakukan bersama Kementerian Komunikasi dan Multimedia. Kini hanya menunggu kelulusan pertukan daripada Kementerian Kewangan MOF. Kita tengah tunggu daripada Kementerian Kewangan untuk libat urus
Saya ingat kita dapat awal September dengan Kementerian Kewangan untuk nak tengok bajet membolehkan kita membantu konektiviti internet di sekolah-sekolah kemas. Saya ingat insyaAllah pegawai di Kementerian KPLB dan di Kementerian Kewangan telah menetapkan tarikh. Tapi saya tak ingat tarikhnya, tapi awal September. Bila berkata demikian pada sidang media MOU antara UPM dengan Persatuan Pengarah Filem Malaysia, sesi libat urus bersama MOF tersebut bagi membincangkan mengenai peruntukan dan cara pelaksanaan projek berkenaan membabitkan 11,000 tabika kemas seluruh negara. Johor dijangka menerima pelaburan berjumlah 15 bilion ringgit dalam tempoh 10 tahun menerusi Taman Pusat Data Hijau YTL di Kulai. Menteri Besar Dato' Onn Hafiz Khazi berkata pembinaan taman yang mengaplikasikan penggunaan tenaga solar itu bakal dibangunkan di kawasan seluas 111 hektar. Pusat Data Hijau YTL bakal menyediakan kapasiti simpanan sehingga 500 megawatt, manakala Pusat Data C bakal menampung kapasiti data sehingga 72 megawatt. With the digital economy expected to contribute 22.6% to the country's GDP by 2025, this is a slice of the economy that Johor does not intend to miss. Indeed, with the continuous assistance from MIDAS, the state government will do its best to attract investments of this nature and enable Johor to realize its potential to become a regional data center hub. Co-founder and Bila berucap demikian pada Majlis Pecah Tanah Pusat Data C di Taman Pusat Data Hijau YTL di Kulai. Seorang pengamal perubatan rugi 1.3 juta ringgit selepas terpedaya dengan sindiket penipuan menawarkan perkhidmatan menjual kereta potong dari Singapura tidak wujud. Ketua Polis Johor, Datuk Kamaruzaman Mamat berkata, mangsa lelaki tempatan berusia 34 tahun tertarik dengan iklan di Facebook pada hujung Julai lalu. Beberapa transaksi memindahkan wang dibuat mangsa ke akaun suspek bermula 1 hingga 19 Ogos. Mangsa sedar ditipu selepas gagal menghubungi suspek dan membuat laporan polis pada minggu lepas. Dalam kes berasingan, seorang mekanik rugi RM240,000 selepas terpedaya dengan sindiket tiket loteri yang menjanjikan pulangan hadiah RM500,000. Dalam perkembangan kes lain, 8 individu termasuk 4 bergelar datuk yang disyaki terlibat transaksi pindah milik tanah milik Kejora seluas 4,200 ekar di Kluang pada 1994 ditahan bagi membantu siasatan. Seorang suspek ditahan di Johor, manakala 7 lagi diberkas di Kuala Lumpur dan Selangor. Semua suspek berusia 46 hingga 75 tahun berperanan sebagai ahli lembaga pengarah koperasi dan pegawai pejabat tanah yang bertanggungjawab ketika itu. Pajak tanah ini diusahakan dan diberi pajakan begitu kepada satu lagi anak syarikat koperasi. Yang koperasi ini pun telah dibubarkan dia punya pendaftarannya. Dalam tempoh tersebut, semasa pembubaran tersebutlah berlaku beberapa perkara yang menyebabkan tanah ini telah dipindah milik kepada individu yang lain. Semua suspek diberi jaminan polis sebulan sementara kertas siasatan siap. Packaging jus. Sementara itu, pelbagai jenis dadah bernilai lebih RM266,000 dirampas menerusi 2 serbuan di Johor Bahru. Seorang lelaki tempatan berusia 24 tahun disyaki pengedar dadah ditahan di sebuah apartmen. Sindiket beroperasi sejak Mei dengan menyimpan dadah di apartmen mewah dan polis percaya suspek tidak beroperasi sendirian. 2 kenderaan disita termasuk wang tunai dan barang kemas. Suspek direman 7 hari sehingga 30 Ogos. Ini pula perkembangan kes melarikan bayi 9 bulan di Bukit Mertajam. Tiada elemen sindiket dikenal pasti dalam kes culik tersebut. Melalui siasatan awal, polis setelah 5 individu direman.
Ketua Polis Daerah Seberang Perai Tengah ACP Tan Cheng San berkata suspek utama merupakan remaja bawah umur mengakui suka terhadap bayi tersebut kerana comel dan ada tarikan tersendiri. Bagaimanapun, siasatan terperinci masih dijalankan mengenai punca dan motif sebenar bayi itu dilarikan walaupun tiada sebarang transaksi jual beli bayi dilakukan ke semua suspek. Motif dia yang menurut ni suspek lah, yang perempuan yang 14 tahun ni, yang suspek ni, dia kata memang dia suka kepada budak ni lah. Dan kita tengok budak ni memang cabi lah. Dia memang siapa-siapa dia boleh ikut. Dia tak memilih. Kalau kita tengok pun kita nak pergi dukung dia. Dia ada daya tarikan dia tersendiri. Tak sekolah dah. Memang she's come from a broken family. Baiklah saudara, sebelum ke lintas langsung negeri, kita ikuti perkembangan cuaca semasa seluruh negara bersama pegawainya. Silakan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita mulakan laporan cuaca pada hari ini dengan melihat paparan gema radar pada ketika ini. Dilihat keadaan cuaca di sebelah semenanjung Malaysia, keadaan cuaca dilihat sangat lembap, terutamanya melibatkan kawasan di sekitar interior di sebelah pedalaman semenanjung Malaysia dan juga di kebanyakan tempat melibatkan kawasan di sekitar negeri Pahang, negeri Terengganu dan juga Johor. Keadaan hujan ini dijangka boleh berlarutan sehingga ke awal malam nanti. Manakala bagi negeri di sebelah Malaysia Timur pula dilihat hujan dan ribut petir seperti dijangkakan masih lagi berlaku di bahagian utara negeri Sarawak, terutamanya melibatkan kawasan di sekitar Limbang. Manakala bagi negeri Sabah pula dilihat hujan di hampir keseluruhan negeri. Dijangkakan keadaan hujan ini boleh berlarutan sehingga ke lewat petang nanti. Baik, seterusnya kita lihat pula keadaan ramalan cuaca di sebelah malam. Met Malaysia menjangkakan untuk keadaan hujan masih lagi boleh berterusan, terutamanya melibatkan kawasan di sekitar Pantai Timur, terutamanya di negeri Pahang, Kelantan dan juga Terengganu. Manakala menjelang keesokan paginya lebih tertumpu di bahagian pantai barat semenanjung Malaysia dan juga Selat Melaka. Bagi negeri Sabah dan Sarawak pula dijangkakan untuk keadaan hujan masih lagi boleh berlaku melibatkan kawasan di sekitar pedalaman negeri Sarawak dan di negeri Sabah pula lebih tertumpu di bahagian pantai timur dan juga sandakan negeri Sabah. Justru itu, orang ramai dinasihatkan untuk sentiasa berhati-hati dan peka dengan amaran yang bakal dikeluarkan oleh Met Malaysia. Baiklah, sekian saja laporan cuaca daripada Met Malaysia buat masa kini. Sebelum kita berpisah, kita lihat dulu ramalan cuaca bagi bandar-bandar utama di seluruh Malaysia. Saya Linda Hanif. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Sempena sambutan Bulan Kemerdekaan Negara, saya dan seluruh warga kerja Kementerian Kewangan ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan kepada seluruh keluarga Malaysia. Marilah kita bersama-sama mengibarkan jalur gemilang sepanjang Bulan Kemerdekaan dan turut meraihkan sambutan Hari Malaysia 2022 dengan penuh semangat patriotisme. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2022. Keluarga Malaysia, teguh bersama. Negeri
kembali di bawah bayu, Sabah cadang pindah enakmen hutan seiring Akta Perhutanan Negara. Butiran lanjut bersama Radio Robin di Kota Kinabalu. Silakan Redwin. Ya, Atikah. Kerajaan Sabah bercadang meminda enakmen hutan 1968 bagi memastikan kerangka perundangan perhutanan negeri dapat bergerak seiring dengan pindaan Akta Perhutanan Negara APN 1984 yang diluluskan Dewan Rakyat Julai lepas. Cadangan pindaan itu juga merangkumi aspek lebih mencabar termasuk untuk memenuhi agenda antarabangsa bagi mengatasi isu perubahan iklim, mitigasi melalui perdagangan karbon dan pemeliharaan biodiversiti. Menurut Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor, langkah ini juga bakal memperkemas ruang kerjasama antara pelesen perjanjian lesen pengurusan hutan Mampan dengan kerajaan negeri selaras dengan visi pengurusan hutan Mampan. Sehubungan itu, Datuk Haji Ji menyarankan Jabatan Perhutanan Sabah dan jabatan berkaitan terus mengkaji semula peruntukan yang ada dalam enakmen hutan 1968 dan mengasimilasikan pindaan telah dibuat mengikut kepentingan kerajaan negeri. Beliau berkata pengurusan kawasan hutan simpan perlu terus dimantapkan dalam menyokong dasar kerajaan untuk mengekalkan sekurang-kurangnya 50% keluasan tanah negeri dilitupi kawasan berhutan serta mencapai 30% kawasan terlindung sepenuhnya. Datuk Haji Ji berkata demikian dalam Majlis Apresiasi Perhutanan 2022 di Kota Kinabalu. Antara disampaikan dalam majlis ini termasuk anugerah perkhidmatan cemerlang kepada kaki tangan JPS, 32 pemegang lesen perjanjian lesen pengurusan hutan Mampan, sijil kepatuhan 2021 untuk 13 projek pengurusan hutan Mampan dan anugerah rakan konservasi JPS. Persatuan-persatuan penulis di Sabah perlu berganding bahu memartabatkan bidang penulisan dan kesusasteraan ke arah membentuk masyarakat berilmu dan berwibawa dalam bidang tersebut. Menteri Tugas-Tugas Khas Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif berkata, dengan cara itu, Persatuan Penulis akan menjadi suatu badan yang dapat mengembangkan ilmu penulisan dan kesusasteraan kepada generasi muda di negeri ini. Ini salah satu usaha dan peranan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka dan juga badan-badan penulis, khususnya kalau di Sabah ini Badan Bahasa, IPS, yang mana mereka akan turun ke sekolah-sekolah mendekati pelajar, khususnya pelajar sekolah menengah. Beliau ditemui RTM selepas merasmikan program wacana sejarah perkembangan Persatuan Penulis Sabah di Kota Kinabalu. Dalam pada itu, Datuk Arifin mencadangkan supaya pihak berkaitan mengangkat karya yang baik dan berkualiti tinggi melalui wacana untuk dijadikan teks di sekolah atau menganalisis pemikiran yang ada dalam karya tersebut sekaligus memupuk rasa cinta masyarakat terhadap karya sastra. Seramai 50 ahli persatuan-persatuan penulis seluruh Sabah menyertai program sehari ini. Kementerian Pembangunan Luar Bandar KPLB Sabah komited melaksanakan pelbagai kursus kemahiran yang memfokuskan kepada penglibatan wanita luar bandar. Setiausaha tetap KPLB Sabah Nurlijah Danin berkata, ia merupakan salah satu usaha kerajaan negeri membantu suri rumah keluarga B40 meningkatkan kemahiran sekaligus menjana ekonomi keluarga tanpa bergantung kepada bantuan semata-mata. Menurut Nurlijah, kursus kemahiran pembuatan variasi perencah makanan ini bukan sahaja memberi pendedahan mengenai teori dan praktikal, malah para peserta diberi tunjuk ajar mengenai kaedah memasarkan produk secara dalam talian. Jadi antara objektif kami ini untuk membasmi kemiskinan. Jadi rasanya seramai 20 peserta yang telah terpilih ini, kita beranggapan bahawa ini adalah peserta-peserta yang boleh membantu mereka. Membantu dari menambah pendapatan untuk keluarga dan juga kemungkinan kalau diorang berusaha lebih, dia boleh menjadi usahawan wanita yang berjaya. Beliau ditemui RTM selepas merasmikan Majlis Penutupan Kemahiran Pembuatan Variasi Perencah Makanan di Semporna. Para peserta ditemui bersyukur terpilih mengikuti kursus ini dan beriltizam memulakan perniagaan tidak lama lagi. Saya akan cuba dan akan target market saya mungkin keluarga dulu untuk cuba tu saya punya pes.
Saya disuruh rumah, saya tak pernah memikirkan suara macam untuk mengimprovekan, untuk berniaga. Sedang minta saya terbuka untuk berniaga. Dan meminat itu memang terserlah sudah. Sudah ada keyakinan untuk membuat base makanan. Seramai 20 wanita dan suri rumah mengikuti kursus 3 hari ini. Kerja-kerja mendalamkan Sungai Teluk Bubus Beaufort giat dijalankan Jabatan Pengairan dan Saliran JPS daerah Beaufort. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Lumadan Ruslan Muharram berkata, ia bagi menyelesaikan masalah laluan sungai yang cetek sehingga menjejaskan golongan nelayan menjalankan aktiviti menangkap ikan. Maka kita telah pun mencadangkan kepada JPS daerah Beaufort untuk mendalamkan terusan ataupun sungai Teluk Bubus dan juga Maurah Melalamin ini supaya ianya dapat didalamkan dan juga dibesarkan. Semoga kesulitan para nelayan dapat kita kurangkan. Ruslan ditemui RTM selepas meninjau kerja-kerja mendalamkan Sungai Teluk Bubus di Western Beaufort. Saya mewakili bagi mewakili semua nelayan bagian Teluk Padas Western. Mengucapkan berbanyak-banyak terima kasihlah kepada YB Tuan Haji Ruslan selaku Adun Endop 7 Lupandan kerana berusaha sedia upaya untuk meringankan sedikit bebanan nelayan. Dalam pada itu, Ruslan maklumkan JPS daerah Beaufort juga bersetuju menampung kos kerja-kerja penimbusan tanah di laluan muara sungai berkenaan berjumlah hampir RM500,000. Kerja-kerja penimbusan dijangka siap Oktober depan. Polis daerah Kota Kinabalu akan sentiasa memberi komitmen penuh menangani masalah buli dan penyalahgunaan dadah yang berlaku di sekolah. Sebanyak 12 kes buli melibatkan 18 pelajar dilaporkan di kawasan Kota Kinabalu, manakala 2 kes jenayah dadah melibatkan pelajar sekolah dan institusi pengajian tinggi direkodkan sejak 1 Januari lalu. Sehubungan itu, pelbagai pihak termasuk guru dan ibu bapa dapat memberi kerjasama dalam membantu polis menangani masalah buli dan penyalahgunaan dadah di sekolah. Kami berharap dengan kerjasama ataupun dengan bantuan daripada pihak polis ini akan dapat menangani masalah buli dan juga masalah dadah jika ada di sekolah ini. Kerana inilah fokus utama. 2 fokus utama yang diberi perhatian oleh Menteri Kanan Pendidikan baru-baru ini dalam semasa pelancarannya, iaitu pelancaran program 4S iaitu. Ketua Polis Daerah Kota Kinabalu, ACP Muhammad Zaidi Abdullah, ditemui RTM semasa merasmikan kempen anti-buli dan pencegahan dadah peringkat sekolah menengah kebangsaan Taman Tun Fuad, Kota Kinabalu. Kempen berkenaan merupakan salah satu pengisian dalam program Sekolahku Sejahtera, Sepakat dan Selamat 4S yang diperkenalkan Kementerian Pendidikan dalam membendung masalah buli dan dadah di peringkat sekolah yang dilaksana dengan sokongan penuh Kementerian Dalam Negeri. Sebanyak 40 pingat emas diletakkan sebagai sasaran kontingen Sabah atau kedudukan 5 teratas dalam Tamasya Sukan Malaysia SUKMA edisi ke-20 di Kuala Lumpur bulan depan. Kontingen Sabah akan menyertai kesemua 31 sukan yang dipertandingkan kecuali 2 sukan pertunjukan iaitu silambam dan kabadi. Menteri Belia dan Sukan Sabah Dato' Elrun Angin berkata, Majlis Sukan Sabah MSN berjaya mengekalkan momentum latihan yang baik sekalipun terpaksa berdepan dengan prosedur operasi standard yang ketat akibat pandemik COVID-19. Keseluruhan pasukan di Malaysia pun sama juga keadaan dia. So, to us bukan jadi masalah. Sebab kita juga sudah menyesuaikan diri macam mana berlatih semasa pandemik, ya. Dan ketika ini pun walaupun bilang pandemik itu sudah kekurangan kes dia, tetapi kita juga berjaga-jaga. But so far we are doing very well in our training. Beliau berkata demikian dalam sidang media di pejabatnya di Kota Kinabalu. Dato' Elrun berharap semua pegawai dan atlet menunjukkan disiplin tinggi serta menjaga nama baik Sabah. Kontingen Sabah diketuai Setiausaha Tetap Kementerian Mansur Asun melibatkan 466 atlet dan 156 pegawai jurulatih. Sabah akan bertarung dalam 294 daripada 426 jumlah keseluruhan acara yang dipertandingkan.
Sebanyak 24.3 juta ringgit diperuntukkan KBS Sabah bagi persiapan menghadapi SUKMA kali ini. Sekian perkembangan berita dari Sabah untuk petang ini. Keluarga Malaysia teguh bersama dan lebih banyak lagi berita dalam negeri. Kembali bersama dengan Atikah di Angka 10. Teruskan Atikah. Baik, terima kasih Redwi untuk perkembangan di Sabah. Sejurus selepas ini kita ke Sarawak. Jangan ke mana-mana. Seperti dijanjikan, kita ke Bumi Kenyalang Sarawak. Tumpuan berita hari ini adalah berkaitan pengurusan ladang lada di Sarawak. Teruskan Buma dengan perinciannya. Silakan Buma. Ya, Tika, terima kasih. Pengurusan ladang lada di Sarawak perlu pendekatan baru untuk meningkatkan produktiviti dan kualiti tanaman termasuk menaik taraf pekebun kecil ke arah komersial. Menurut Menteri Perusahaan, Peladangan dan Komoditi KPPK, Datuk Zuraida Kamarudin, meskipun permintaan luar negara terhadap produk lada dari Sarawak agak tinggi, namun pengeluaran lada untuk pasaran tersebut masih tidak mencukupi. Katanya antara cadangan baru ialah melibatkan pertemuan pihak Lembaga Lada Malaysia MPB dengan pekebun kecil termasuk menggunakan teknologi baru selain bekalan baja dan sistem pertanian yang lebih baik. Jelasnya nilai pasaran bagi 1 tan biji lada sekarang mencecah RM75,000 dengan keluaran negara terbahagi kepada 70% lada hitam, 30% lada putih dari 7,700 hektar kebun seluruh negara. Sebab itu kita kena go into commercial lah, the estate management. Probably untuk pepper ni kita tak boleh go big at one time. We go for mini estates, we call it mini estates. So maybe about 1,000, 2,000 acres. Beliau berkata demikian kepada media selepas pelancaran pejabat baru Sarah Spice di Blok C Icom Square di Kuching. Meskipun baru ditubuhkan sejak 2019, Sarah Spice telah berjaya mendapatkan pasaran kukuh dengan perdagangan antarabangsa dengan nilai jualan mencecah RM13 juta untuk tempoh 6 bulan pertama tahun ini, meskipun berdepan permintaan lebih tinggi berbanding keluaran. Datuk Zuraida percaya angka jualan tersebut boleh mencecah sehingga RM30 juta hujung tahun ini jika pengeluaran lada dari pekebun kecil dapat dipertingkat selain promosi berterusan. Sementara itu, mengulas mengenai kekurangan tenaga kerja perdagangan, katanya bermula 1 Ogos lepas, seramai 50,000 pekerja asing terutamanya dari Indonesia mula masuk ke negara ini. Mereka yang diluluskan merupakan sebahagian daripada 250,000 tenaga kerja yang diperlukan dalam sektor tersebut. Hadir sama pada majlis perasmian tersebut ialah Timbalan Menteri Perusahaan, Peladangan dan Komoditi, Datuk Willy Mongin, Menteri Muda Pemurnian Pertanian, Tanah Adat dan Pembangunan Wilayah, Datuk Dr. Abdul Rahman Ismail dan Pengerusi Sarah Spice dan Berhad, Puan Vun Syakni. Baik, sementara itu, Kementerian Perusahaan, Peladangan dan Komoditi KPPK memohon lebih banyak tanah diperuntukkan kepada Lembaga Lada Malaysia MPB untuk memperluas kawasan penanaman lada di Sarawak. Menterinya Datuk Zuraida Kamarudin berharap Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tonopeng akan memberi kelulusan untuk peruntukan tanah tersebut bagi membolehkan MPB mempercepat usaha menanam lada bagi menampung permintaan ekspor bekalan lada. Menurut beliau, permohonan tanah yang lebih luas akan membantu merancakkan usaha penanaman baharu serta penanaman semula lada bagi meningkatkan bekalan ekspor yang mendapat permintaan memberangsangkan di peringkat global. Ke arah itu, Datuk Zuraida memohon pengerusi dan ketua pengarah MPB untuk melakukan susulan dengan Setiausaha Tetap Kementerian Permodenan Pertanian dan Pembangunan Wilayah, Datuk Edwin Abid, agar perkara tersebut dapat dikemukakan dengan Premier Sarawak secepat mungkin. Datuk Zuraida menyatakan demikian pada majlis pelancaran Pelantikan Strategik Malaysia Paperboard DAKN, Sektor Lada dan Majlis Anugerah Perkhidmatan Lembaga Lada Malaysia di Kuching. Dalam pada itu, Datuk Zuraida mahu semua agensi di bawah kementerian tersebut segera menyediakan pelantindakan strategik masing-masing kerana menurut beliau itu adalah bertepatan setelah dasar agri-komoditi kebangsaan negara digubal di peringkat kementerian, ia harus disebar luas di peringkat agensi dan syarikat serta akar umbi bagi mewujudkan sinergi agar diketahui semua pihak. Pada majlis itu turut disampaikan anugerah perkhidmatan cemerlang kepada 27 kaki tangan yang menunjukkan kecemerlangan prestasi serta anugerah perkhidmatan setia kepada 23 warga Lembaga Lada Malaysia yang telah menyumbang khidmat bakti selama 25 hingga 35 tahun bersama lembaga berkenaan.
Sarawak memerlukan lebih ramai penderma organ sebelum berupaya membangunkan sektor perubatan transplantasi. Timbalan Premier Sarawak Datuk Seri Dr. Sim Kui Hian berkata, dengan kadar sekitar 5,000 penderma organ berdaftar ketika ini, sektor terbabit mungkin sukar untuk dimajukan. Datuk Seri Dr. Sim Kui Hian menjelaskan dengan keperluan penderma organ yang kritikal dalam negara dan Sarawak khususnya, mentaliti menderma organ perlu dibentuk. Very unfortunate that sometimes motor car accidents and things like that, the brain death, very young people. But can you imagine the heart continue on in another person? Ke arah itu, Hospital Umum Sarawak harus melipat gandakan usaha untuk mengajak lebih ramai masyarakat semua peringkat umur mendaftar menjadi penderma organ. Bila bercakap kepada pemberita selepas majlis pelancaran Minggu Kesedaran Pendermaan Organ Peringkat Negeri dan perasmian pejabat unit perolehan organ di Hospital Umum Sarawak Kuching pagi tadi. Pejabat itu akan berperanan mendaftarkan individu yang berhasrat menjadi penderma organ di negeri ini. Bantuan tunai segera berjumlah RM43,000 disalurkan kepada 33 ketua isi rumah Jungan Batu 36 Tamin Selangau yang musnah dalam satu insiden kebakaran pada Selasa lepas. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Tamin, Insinyur Christopher Kira Sambang berharap bantuan daripada Pusat Hikmat Dun Tamin itu dapat meringankan beban mereka untuk membeli keperluan harian. Saya harap dengan bantuan yang segera ini untuk menampung keperluan-keperluan asas yang betul-betul diperlukan buat masa sekarang. Insinyur Christopher memaklumkan semua wakil rakyat Parti Rakyat Sarawak PRS masing-masing bersatu hati turut menyumbang bagi membantu mangsa kebakaran yang berjumlah hampir RM200,000. Lebih kurang dekat RM200,000. Wang ini akan dimasuk ke dalam akaun JKK dan JKK akan menguruskan bantuan ini untuk kegunaan membina semada membeli bahan binaan ataupun membeli bahan keperluan asas. Beliau berkata demikian ketika ditemui pemberita semasa melawat mangsa kebakaran di Selangau. Beliau memberitahu buat masa ini, penduduk yang terjejas berteduh sementara di gereja berdekatan selama 4 hari sebelum berpindah ke lokasi berdekatan dengan gelanggang futsal di lokasi berhampiran. Jelasnya lagi, perancangan jangka panjang, pihaknya akan mendapatkan bantuan yang lain seperti daripada Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri dan akan dimajukan selepas semua dokumen yang diperlukan lengkap diperolehi. Katanya penduduk terbabit juga boleh mendapatkan bantuan pinjaman pembinaan rumah panjang yang merupakan salah satu inisiatif Kerajaan Negeri Sarawak. Beliau turut berterima kasih kepada agensi kerajaan seperti Jabatan Kebajikan Masyarakat yang telah turun padang memberikan bantuan termasuk badan bukan kerajaan dan orang perseorangan. Seramai 55 pelajar yang cemerlang dalam peperiksaan sijil pelajaran Malaysia SPM 2021 dari SMK Bandar Bintulu menerima insentif daripada Parti Rakyat Bersatu Sarawak SUPP Cawangan Bintulu. Ahli Dewan Undangan Negeri Tanjung Batu yang juga pengerusi SUPP Cawangan Bintulu, Johnny Pang berkata beliau berbangga dengan pencapaian pelajar sekolah berkenaan sekaligus mengekalkan prestasi akademik dalam peperiksaan tersebut walaupun berdepan dengan cabaran pandemik COVID-19. Impressed that you have maintained a great self-discipline and did not give up even though the environment was challenging. You managed to maintain your academic performance and achieve self-breakthrough. Beliau berucap demikian pada majlis penyerahan insentif pelajar cemerlang SPM 2021 di SMK Bandar Bintulu. Beliau menambah insentif tersebut merupakan galakan kepada pelajar lain untuk terus berusaha mencapai kejayaan dalam SPM. Kesemua pelajar menerima insentif ini merupakan mereka yang mendapat 5A ke atas. Jabatan Muzium Sarawak akan mempelbagaikan lagi kandungan pameran di Galeri Muzium Budaya Borneo. Pengarahnya Tazuddin Mokhtar berkata ia adalah salah satu usaha jabatan itu untuk menawarkan lebih banyak pengalaman jangka pendek kepada pelawat terutamanya pelancong.
Tazuddin menjelaskan pemilihan dan pengisian di galeri pameran muzium dilaksanakan oleh beberapa pakar daripada pelbagai latar belakang lapangan untuk membantu pihak muzium memahami dan melaksanakan pendekatan yang bersesuaian bagi pameran yang bakal dianjurkan. Tazuddin berkata demikian pada International Society for Academic Research on Shamanism Conference 2022 di Muzium Budaya Borneo di Kuching. Mengenai persidangan itu, beliau berharap ia akan dapat mencapai objektifnya dalam menyediakan platform berkesan untuk ahli akademik dan penyelidik dalam memajukan ilmu perdukunan. Beliau percaya persidangan itu akan mencapai idea dan perspektif baru dengan menghimpunkan ramai pakar dalam bidang berkenaan. Persidangan 4 hari itu antara lain bertujuan untuk menggalak dan menyokong kajian akademik dan sarjana tentang perdukunan. Turut hadir dalam persidangan itu ialah Duta Jerman ke Malaysia, Dr. Peter Blomier. Baik saudara, sekian berita dari Sarawak. Kita kembali bersama Atikah di Angkasa Puri. Atikah, silakan. Baik, terima kasih Buma untuk perkembangan di Sarawak. Menyusul selepas ini, kita akan negeri Johor. Lintas langsung dari Johor membawakan semangat dan jati diri veteran Angkatan Tentera Malaysia berkhidmat untuk syarikat pembersihan serta nasihat Majlis Bandaraya Johor Bahru mengenai pemasangan bendera yang betul. Untuk itu kita bersama Anas Makno di Johor. Silakan Anas. Baik, terima kasih Atikah. Walaupun sekian lama bersara daripada Angkatan Tentera Malaysia ATM, 2 veteran ATM tekad berkhidmat menabur bakti bersama SWM Environment dalam menjaga kebersihan dan kelestarian Kota Tinggi. Disiplin tinggi serta menepati masa antara prinsip ketenteraan yang masih diamalkan ketika bekerja di syarikat pembersihan tersebut. Sebelum memulakan kerjaya sebagai penyelia operasi SWM Environment cawangan Kota Tinggi pada 2017, Teruna Osman Ali, 52 tahun, berkhidmat bersama Tentera Darat Malaysia TDM. Antara pengalaman berharga, 27 tahun sebagai anggota Kor Kejuruteraan ialah pernah menyertai misi pengaman PBB di Mogadishu, Somalia pada 1993, dikenali dengan insiden tembak jatuh helikopter Amerika Syarikat Black Hawk Down. Momen mendebarkan dirasai termasuk dihujani peluru oleh puak pemberontak Somalia dan diserang peluru mortar yang tidak meletup. Yang tak boleh lupa tu masa saya turun daripada lapangan terbang Mogadishu, saya ambush dengan senjata, dengan peluru-peluru yang sesat. Itulah masa itu saya semua boleh katakan, orang kata dekat lapangan Mogadishu semua menyerap untuk selamatkan dirilah. Waktu malam lah, saya kata waktu malam, hampir malam lah. Lepas tu siren dibunyikan. Bunyi siren, maknanya apabila siren berbunyi, kita kena ambil kurukan, orang kata cover lah untuk saya dengar siren, saya tendang pintu tandas, saya terus menyerap. Lepas tu Korporal India saya ingat Raja, Korporal Raja, dia kata diam lah. Kata diam. Saya pun menyerap di situ, siren dah bunyi. Keesokan paginya, saya tengok dekat tandas tu, Masya Allah, saya kata. Kan? Kalau saya betul-betul lah, dalam keadaan orang kata mencangkung kan, 1 dekat dahi, 2 dekat dada. Bagi Ahmad Daud Ahmad Jamid, 58 tahun, pengalaman 24 tahun bersama TDM Kor Perkhidmatan dimanfaatkan sebaiknya dengan melaksanakan tugasan mengikut prosedur dengan disiplin tinggi. Antara pengalaman manis, meredah sungai ke kawasan Batang Air Sarawak semasa operasi perubatan. Sebagai tentera ni dulu, memang tugas saya memandulah daripada perebet sehingga saya berpangkat sarjan, sehingga pencen tu sarjan. Memang saya tidak lepas pada steering kenderaan, sama ada kecil, besar, sedang tu semua memang tugas saya. Dan antara misi-misi yang saya pernah bertugas dengan pegawai-pegawai saya, pegawai perkhidmatan pergigian, adalah di kawasan Kelantan. Kelantan adalah yang paling banyak kampung-kampung dan pendalaman. Dan dalam perkembangan sama, inisiatif Siri SWM Saya Wira Malaysia dijalankan bagi menghargai sumbangan veteran ATM yang kini berkhidmat bersama SWM Environment sempena sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Pahlawan.
Syarikat ini menyantuni dan meraihkan pesara ATM yang bertugas bersama SWM meliputi setiap cawangan dan jabatan. SWM Environment bersama dengan sambutan Hari Kemerdekaan dan juga Hari Malaysia, kita juga telah tampil dengan siri SWM Saya Wira Malaysia, yang mana khususnya kepada bekas-bekas tentera ini tadi, yang mereka juga wira negara semasa mereka bertugas sebagai angkatan tentera, dan mereka juga wira negara, wira Malaysia semasa mereka berkhidmat untuk masyarakat dalam aspek pengurusan sepeja dan juga pembersihan awam. SWM juga terbuka menerima penyertaan veteran ATM untuk berkhidmat mengurus sisa pepejal dan pembersihan awam. Ia selaras dasar keterangkuman diamalkan SWM Environment mengambil pekerja daripada pelbagai bidang kemahiran. Majlis Bandaraya Johor Bahru MBJB menasihatkan warga bandaraya berhati-hati ketika melakukan kerja pemasangan bendera khusus di kawasan tinggi dan berbahaya. Datuk Bandar MBJB Datuk Muhammad Nur Azam Datuk Osman berkata, kaedah pemasangan bendera yang betul perlu dipraktikkan mengikut protokol ditetapkan selain jalur gemilang mesti berkeadaan baik. Tata cara pemasangan bendera boleh disemak menerusi Perkeliling Am Kerajaan Johor Bilangan 2 tahun 2018 kerana Johor mempunyai protokol yang unik dan istimewa berbanding negeri lain. Hari kemerdekaan ini adalah satu hari yang harus kita hayati bersama, dan setiap orang mesti ada semangat patriotik, cintakan negara, yang pada hari tersebutlah kita tunjukkan dengan kita kibarkan jalur gemilang di rumah masing-masing, bendera negeri dan bendera persekutuan sebagai tanda kesyukuran kita sempena Hari Merdeka pada tahun ini. Dan kita berharap semua orang akan mematuhi cara-cara pemasangan bendera supaya mengikut protokol. Selaras Matlamat Penubuhan, Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia Yadim Johor Committed menjalankan dakwah jalanan di sekitar Bandaraya Johor Bahru pada ambang Merdeka 30 Ogos ini. Pengarahnya Muhammad Ahmad Abdullah berkata, program tahunan tersebut melibatkan penyertaan 50 sukarelawan Yadim bersama beberapa NGO. Antara kawasan terlibat dakwah jalanan edisi kali ini ialah Bazar Karat. Okey, street dakwah ni adalah dakwah jalanan yang mana kita memberi dakwah ni dalam konsep yang ringkas. Kita memberikan pamphlet dan sebagainya, yang mana kita dakwah ni bukanlah hanya sekadar di masjid kan. Sebelum ni kita nak menyebarkan dakwah, orang ingat kena ke masjid kan, tapi ini kita turun ke jalanan, kita beri pamphlet dan sebagainya. Laporan tersebut mengakhiri paparan berita wilayah dari Selatan Tanah Air. Kita kembali semula ke Angkasa Puri bersama Atikah. Silakan. Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan MAIK mencatatkan peningkatan 29% kutipan zakat bermula Januari hingga Jun tahun ini. Yang di-Pertua MAIK Tengku Temenggung Kelantan Tengku Tan Sri Muhammad Rizam Tengku Abdul Aziz berkata, jumlah tersebut melibatkan lebih 117 juta ringgit berbanding kira-kira 91 juta ringgit bagi tempoh sama tahun lalu. Segmen terbesar melibatkan zakat pendapatan dengan jumlah lebih 62.25 juta ringgit. Keyakinan bayar zakat tu telah meningkat walaupun keadaan ekonomi agak mencabar. Keyakinan pada terutama sekali pada MAIK telah meningkat. Dan satu lagi yang agak menarik ialah penyumbang, profiling penyumbang zakat tu. Kalau kita lihat 33% tu dah golongan muda yang berusia antara 31 tahun hingga 44 tahun.
Beliau berkata demikian pada sidang media sempena laporan khas terimaan dan perbelanjaan MAIK bagi Januari hingga Jun tahun 2022 di Kota Baru. Terdahulu Tengku Tan Sri Muhammad Rizam turut mengurniakan bantuan rumah kediaman asnaf MAIK tahun 2022 kepada 180 penerima di seluruh Kelantan melibatkan peruntukan bernilai lebih 10 juta ringgit. Universiti Malaysia Kelantan UMK melakar sejarah tersendiri dengan mengibarkan jalur gemilang pada ketinggian 130 meter menggunakan belon udara. Naib Chancelornya Profesor Dr. Razli Cik Razak berkata, kibaran bermula hari ini hingga Hari Malaysia sebagai manifestasi kecintaan terhadap negara oleh seluruh warga kampus. Jadi dalam sambutan pada tahun ini kita menyambut dengan dalam bentuk yang seperti mana tuan-tuan nak tengok. Kita mengebarkan jalur gemilang dalam bentuk dan kita sampaikan juga sajak kemerdekaan dan kita juga ada satu nyanyian tadi dalam menyamarakkan kita menanamkan semangat jati diri kita kepada kecintaan kita kepada negara Malaysia. Dan bagi mendidik anak kecil, Cintakan Negara, 7 tabika dan taska di Kuala Terengganu menyertai pra-perarakan kemerdekaan. 300 kanak-kanak berusia antara 3 dan 6 tahun terlibat dalam perarakan yang berlangsung di Balai Bomba Kuala Terengganu. Perarakan membawa bendera kecil itu turut dimeriahkan dengan nyanyian lagu patriotik. Pengerusi penganjur Wan Azihah Wan Isa berkata, program perarakan yang julung kali diadakan itu bertujuan menyemarakkan sambutan Bulan Kebangsaan dalam kalangan kanak-kanak. Kita patut menerapkan kepada anak-anak didik kita dari kecil lagi bahawa negara kita ni adalah negara Malaysia yang merdeka. Supaya anak-anak kita tahu kita hidup dalam aman, makmur dan adil. Itulah yang terbaik untuk anak-anak kita didik dari pupuk dari semangat dari kecil-kecil lagi. Kita akan teruskan pada masa-masa yang akan datang kerana kita menganggap ramai kanak-kanak di sini yang teruja apabila kita bawa mereka ke Balai Bomba Kuala Terengganu. Di samping itu juga pada hari ini kita akan dedahkan murid-murid ini dengan tata cara menyelamatkan diri sekiranya berlaku kebakaran dan sebagainya. Dua individu tempatan dan seorang pemandu lori warga Thailand ditahan dipercayai cuba menyeleweng minyak diesel bersubsidi. Juga dirampas kira-kira 1,280 liter diesel. Keseluruhan rampasan dianggar bernilai RM207,000. Pengarah Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna Kedah Effendi Rajani Khan berkata, serbuan dilakukan Polis Gerakan Am di sebuah stor tidak berlesen di kawasan perindustrian Bukit Kayu Hitam kerana disyaki menyimpan bahan api diesel tanpa lesen. Sebuah kepala lori bernombor pendaftaran Thailand yang siap diisi penuh minyak diesel bersubsidi turut ditahan. Diesel tersebut dipercayai dibeli dari beberapa stesen minyak sekitar Kubang Pasu sebelum dijual semula kepada lori dari Thailand. Pembiakan jentik-jentik membimbangkan berlaku di Pasar Awam Bagan Ajam dan Tapak Semayan. Perkara ini dibongkar hasil serbuan cawangan penyakit bawaan vektor Pulau Pinang dan unit vektor daerah Seberang Perai Utara pagi tadi. Ketua Inspektorat Jabatan Kesihatan Negeri Wazir Khalid berkata, hasil pemeriksaan mendapati tahap kebersihan pasar tidak memuaskan hingga menjadi tarikan kepada lipas, lalat, tikus dan jentik-jentik membiak. Situasi ini boleh menyebabkan berlakunya wabak. Notis dikeluarkan di bawah Seksyen 8 Akta Pemusnahan Serangga Pembawa Penyakit 1975 untuk tindakan susulan selama 7 hari bagi kerja-kerja pembersihan. Sekiranya gagal, tindakan tegas bakal dikenakan. Umat Islam kini berhadapan pelbagai cabaran yang memerlukan pendekatan berhikmah dalam menanganinya. Antaranya penularan ideologi dan kefahaman yang mengelirukan sekaligus mengancam akidah. Ini memerlukan usaha yang mantap secara berterusan oleh pelbagai pihak bagi menangkisnya.
Menurut Esko Perlis Ruzaini Rais, dalam menyemarakkan kefahaman lebih mendalam, guru yang bernaung di bawah Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Perlis terdiri dari guru kafa, guru sekolah agama petang Perlis, tadika Islam dan sebagainya perlu memberi kefahaman yang jelas kepada pelajar. Bersikap terbuka pada semua aliran-aliran yang contohnya yang tadi yang saya cakap tadi ini adalah berhubung dengan dia mengaku setengah tu penceramah-penceramah yang mengaku bahawa dia pegangan Ahli Sunnah wal Jamaah, tapi kadang bertentangan juga dengan Ahli Sunnah Jamaah itu sendiri, yang mana kalau kita lihat hadis-hadis yang dibacakan itu hadis-hadis yang tidak sahih, yang hadis yang palsu yang diceritakan dalam kuliah-kuliah. Jadi kadang-kadang benda inilah yang Kerajaan Negeri Perlis mengambil langkah untuk memantapkan lagi pegangan Ahli Sunnah wal Jamaah yang dikatakan yang mengikut Al-Quran dan hadis dan para sahabat Nabi. Skuad catur negara meletakkan misi untuk meraih lebih banyak kejayaan dalam kejohanan yang diiktiraf di peringkat antarabangsa. Sandara utama kini digalas pemain nombor 1 negara Yoh Lee Tian untuk memburu gelaran Grandmaster pertama Malaysia setelah memperoleh gelaran International Master IM pada tahun 2017. Galakan dan sokongan turut diberi bagi membantu Permata Baharu Negara Poh Yu Tian yang berjaya merangkul gelaran Fight Master FM di kejohanan catur berpasukan dunia 54 Chess Olympiad yang berlangsung di Chennai, India baru-baru ini. Kementerian akan meningkatkan lagi usaha-usaha bagi membantu kedua-dua jago catur negara kita ini dan juga bakal jago-jago catur negara yang lain di dalam usaha untuk melonjakkan sukan catur sebagai satu lagi sukan pilihan popular rakyat Malaysia. Beliau ditemui pada majlis ramah mesra dan penghargaan kepada Poh Yu Tian dan Yoh Lee Tian semalam. Yu Tian sebelum ini berjaya menumbangkan Grandmaster Lubomir Tashnik dari Slovakia yang melainkan menyandang gelaran Fight Master. Manakala Lee Tian kini dalam usaha memburu gelaran Grandmaster pertama buat Malaysia. Kuala Lumpur KL City FC melakar sejarah apabila berjaya menundukkan wakil Indonesia PSM Makassar 5-2 pada aksi final zon ASEAN saingan Piala Konfederasi Bola Sepak Asia AFC malam tadi. Lebih manis, kejayaan di hadapan 2,905 penonton sendiri itu turut menyaksikan KL City mara ke perlawanan play-off separuh akhir antara zon Piala AFA selaku juara zon ASEAN. Pada aksi tersebut, The City Boys mula di depan menerusi Romel Morales dan Jordan Mintah pada babak pertama. Skuad kendalian Boyan Hodak itu kemudian terus selesa apabila Paulo Josue menjadikan gol ketiga menerusi sepakan penalti di babak kedua. PSM Makassar cuba mengejar dengan gol Yaakob Sayuri dan Akbar Tanjung. Namun ia belum cukup untuk menghalang KL City meledak 2 gol lagi menerusi Josue dan Hadin Azman sekaligus menutup permainan dengan keputusan 5-2. 65 tahun mengecap manisnya kemerdekaan. Sewajarnya generasi hari ini terus menghargai pengorbanan wira negara menentang komunis. Ikuti bingkisan wartawan Noralia Ramli. Pengalaman jerit-perih berjuang zaman lampau perlu diceritakan kembali kepada anak merdeka kini. Bagi bekas pesara tentera pegawai Warren II, Jusuh Issa 75 tahun misalnya, pengalaman menyertai lebih 10 operasi membanteras komunis pastinya tidak luput sehingga akhir hayatnya. Manakah tidak, cerita Jusuh detik paling sukar dilupakan apabila terlibat operasi doya musnah di Gubir Kedah pada tahun 1974. Beliau menyaksikan rakannya Sarjan Mat PE terpijak jerangkap samar yang ditanam komunis hingga mengakibatkan cedera parah pada kaki, peha, perut dan menembusi muka. Apabila dia pergi tu, mana dia nak buang air yang kecil. Kita tengah masak buang air, tak ada agak-agak ke depan sikit. Dah lama meletup. Bila meletup, kita terkejutlah. Bila terkejut, mana hak kejadian tu peleton lain. Tapi jauhlah sikit daripada saya, daripada peleton saya. Jadi
Masa itu saya Platoon Sarjana, mana bakat sarjana tu. Jadi pergilah. Pergi boleh tengok. Allah Allah. Ya dah. Belum mana darah kita tahu. Bapa kepada 4 cahaya mata ini berkata, sepanjang operasi memburu komunis di dalam hutan, kesan tapak kaki selain ranting pokok patah menjadi petunjuk kawasan dilalui pengganas itu. Waspada sentiasa diamalkan kerana jerangkap samar dipasang musuh ada di mana-mana sahaja. Kebanyakannya hak kena jalan tak sama negara. Hak tak kena potong. Kebanyakannya kena potong kaki sebab tu hancur. Itu tempat sepihan dia itulah yang kena dada, kena muka, apa semua sekali. Sebab dia 40 di muda macam kawasan membunuh di kawasan itu 40 jam. Walaupun telah 35 tahun bersara, momen sewaktu berjuang bersama anggota lain dalam mendapatkan kedaulatan negara sering bermain di ingatannya. Mereka pernah makan garam selama 3 hari selepas bekalan makanan terputus disebabkan cuaca kurang baik dan helikopter tidak dapat mendarat ke lokasi pertempuran. Meskipun terpaksa berjauhan lama dengan keluarga dan tiada jaminan pulang dalam keadaan selamat, namun dek cinta akan negara, mereka tetap memilih untuk kekal berjuang. Kita duduk ni dalam keadaan senang. Senang lain tak ada susah payah berapa. Mana dia harap generasi-generasi yang ada dalam ini ingat susah payah orang terdahulu, terutamanya pasukan-pasukan selamatan ni, untuk memberi keamanan, keselesaan kepada rakyat Malaysia. Pengorbanan Jusoh dihargai ketika berkhidmat sebagai pasukan Batalion ke-7 Regimen Ranger setelah menerima pingat jasa kebaktian dan pingat jasa Malaysia. Nur Alia Ramli, RTM. Saudara, berita wilayah berakhir di sini. Dapatkan perkembangan sahih sepanjang masa melalui portal berita.rtm.gov.my. Juga semarakkan sambutan Bulan Kebangsaan dan marilah kita sama-sama kibarkan jalur gemilang. Saya Atika Naim. Assalamualaikum. Salam keluarga Malaysia. Jumpa lagi.